Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan buat perjumpaan kali kedua untuk projek pengukuhan metode tambahan, projek rintis untuk kumpulan Sure A+. Okay, Sure A+. Jadi pertama sekali saya minta maaf sebab saya mengambil masa hari Ahad kamu. Okay, sepatutnya hari ini waktu rehat lah, tapi disebabkan kita terpaksa tunda daripada hari Khamis, jadi saya ambil pada waktu pagi ni lah. So pagi ni sebenarnya berjalan serentak dengan kumpulan kumpulan ICU di bawah Cikgu Mazli lah, okay, untuk pagi Ahad ni. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya nak minta seorang untuk bacakan doa dahulu sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Salman kerana bacakan doa untuk kita pada pagi ini. Okey. Jadi kita imbas semula apa yang berlaku dalam kumpulan kita. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan mengenai dua topik, iaitu geometri koordinat dan juga vektor. Okey. Jadi inilah dua topik yang kita tumpukan dahulu sebabnya hasil daripada perusahaan tengah tahun dan juga ujian lain memang nampak bahawa ada sedikit masalah lah antara dua topik ni. Sepatutnya dua topik ni kamu boleh skor penuh sepatutnya. Okay? Sebabnya bukannya daripada cara kamu menjawab tu bukan yang kamu tak ada idea langsung, bukan kamu tak tahu konsep, tapi ada kecuaian di sana sinilah. Okay? Kalau ada kesilapan konsep pun mungkin minor sahaja, kecil sahaja kesilapan konsep kamu tu, tapi membawa impak yang besar lah terhadap cara kamu menjawab. Jadi di situlah datangnya inilah kelas ni untuk membantu kamu memastikan kamu dapat menjawab dengan lebih baik supaya dapat mendapat markah penuh ataupun sekurang-kurangnya lebih baik daripada markah yang terdahulu dalam kedua-dua topik inilah. Okay. Jadi pada minggu lepas juga kita dah bincang, kemudian saya juga dah beri kepada kamu latihan geometri koordinat dan juga vektor. Okay. Jadi pada hari ini rancangan kita adalah untuk kamu bentangkan jawapan dan juga langkah kerja yang kamu dah buat. Dan kemudian kita akan lihatlah di mana lagi kalau ada perkara yang perlu diperbaiki ataupun boleh diatasi lagi, nanti kita akan lihatlah. Okay. Jadi tanpa membuang masa, saya nak buka lah volunteer siapa yang nak mula dahulu untuk membuat pembentangan. Okay. Kalau boleh pembentangan tu jangan terlalu lama, kita compactkan sahaja. Baik, ada siapa yang volunteer? Kalau tak ada volunteer nanti saya panggil. Okey, so setuju ke Salman? Kalau semua setuju, Haziq, kita mulakan dengan kamu Haziq, boleh? Boleh ke boleh? Okey, good. So boleh terus share screen dan tunjukkan langkah kerja kamu lah buat presentation. Baik, dipersilakan Haziq Izzuddin. Nampak je tu? Nampak? Clear? Jadi soalan yang saya pilih ialah soalan 9 untuk vektor dengan soalan 6 untuk geometri koordinat. Jadi kita tengok soalan 6. Kata rajah menunjukkan garis lurus AD bersilang dengan garis lurus BE. AD dengan BE. Pada titik C, diberi bahawa OA sama dengan 1/3 OB, BC sama dengan 3/4 BE, OB sama dengan 9X dan OE sama dengan 9Y. Jadi soalan dia ialah ungkapkan dalam sebutan XY BE. Dia nak B ke E. Jadi untuk mendapatkan BE, saya ambil BE sama dengan B ke O tambah O ke E, iaitu
B ke O, B ni pergi ke O, lepas tu O pergi ke E. Dan kita akan dapat sebab kalau dekat soalan tu tulis OB 9X, OE 9Y. Jadi B ke O sama dengan negatif 9X tambah 9Y. Itu jawapan nombor 1. Lepas tu kita sambung dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia nak A ke C. Dia nak A ke C. Jadi untuk dapatkan AC, kita buat A pergi ke B, B kepada C. Jadi kalau AB dia tak beritahu kat sini. Yang dia kata apa? Jadi saya buat A ke C sama dengan A ke B tambah B ke C. Tapi kita tak tahu AB ni berapa. AB tak tahu kan. Jadi kita buat O ke B tolak OA. Ni O ke B tolak dengan O ke A. Sebab OB dah bagi. OA pun dia dah bagi. Jadi OB ni tolakkan dengan OA, kita akan dapat jarak AB ni. Jadi ni salah sikit, tolak. Jadi OB tolak OA dalam kurungan tambah B ke C. Jadi OB 9X tolak dengan OA. OA sama dengan 1/3 OB. Jadi sebab tolak kan. Jadi tolak 1/3 OB tambahkan dengan BC. B ke C tulis dekat soalan dia kata BC sama dengan 3/4 BE. Jadi kita dapat tambah 3/4 BE dan kita akan dapat 9X tolak dengan 1/3 OB ialah 9X tambah dengan 3/4 B ke E. B ke E dekat soalan 1 ni kita jawab BE kan. Jadi kita boleh ambil lah. Jadi kita ambil negatif 9X tambah dengan 9Y dan kita kembangkan dia, kita akan dapat jawapan akhir negatif 3/4X tambah dengan 27/4Y. Itu ialah jawapan untuk nombor 2. Lepas tu kita sambung dengan soalan seterusnya. Dia kata B, dia beri bahawa OD sama dengan HOE dan AD sama dengan KAC. Ungkapkan OD dalam sebutan HXY dan KX dan Y. Jadi untuk soalan B1, nak OD, dia kata OD sama dengan HOE. Jadi OE ni sama dengan 9Y. Jadi OD sama dengan 9HY. Dan dia kata nak dalam sebutan KXY. Jadi AD sama dengan KAC. Lepas tu AD sama dengan ni AC tadi dekat soalan 2 dia ada. Jadi kita ambil balik negatif 3/4X tambah dengan 27/4Y. Langkungan K. Jadi kita kembangkan dia, kita akan dapat AD sama dengan negatif 3/4 KX tambah dengan 27/4 KY. Dan lepas tu dia kata seterusnya kirakan nilai-nilai H dan K. Sebab kalau soalan dia bagi OD sama dengan HOE tambah dengan AD sama dengan KAC. Jadi kita boleh ambil kat sini kita boleh ambil panjang OD. Kita boleh ambil panjang OA iaitu HOE kita tolak dengan KAC. Jadi OA sama dengan 3X. Kita tahu dengan HOE tadi kat soalan B1 dapat 9HY dengan negatif KAC dengan KAC dekat soalan ni, soalan 2 ni. Lepas tu kita dapat, kita kembangkan dia, kita akan dapat 3X sama dengan 9HY tambah dengan 3/4 KX tolak dengan 27/4 KY. Lepas tu dia nak soalan nak K dengan H kan. Jadi kita pun ambil X. X ni 3X 3 sama dengan 3/4 K. Jadi 3 sama dengan 3/4 K, kita akan dapat K sama dengan 4. Untuk Y pula, kita tengok kat depan ni, dia tak ada Y. Jadi kita ambil kosong. Jadi kosong sama dengan 9HY. Jadi 9H tolak dengan
27/4 K. Jadi kosong sama dengan 9H tolak 27/4. Lepas tu K dah dapat tadi kan. Kita masukkan dalam K ni. Dan kita dapat kosong sama dengan 9H tolak 27. Jadi 27 sama dengan 9H. Dan H sama dengan 3. Jadi itu untuk jawab pemutangan soalan 9 vektor. Ini dapat ke? Ini dapat semua? Okay, yang lain? Ada jawapan lain ke? Dapat. Dapat. Tamat je. Sama Okay, good. Next. Jadi sambung dengan soalan kedua yang saya pilih. Soalan 6 untuk geometri koordinat. Saya menentukan segitiga PRS. Sili PR bersilang dengan paksi Y pada titik Q. Ini ada gambar gajah. Diberi PQ nisbah QR sama dengan 1/2. Lepas tu soalan nak A1 koordinat P. Jadi koordinat P kita buat R ke Q, Q ke P. Sebab dia kata kan PQ QR kan. Jadi kita boleh ambil lah. Jadi kita boleh letak dia punya koordinat dia. R -4, 7, Q 0, 5 dan P kita tak tahu. Sebab P dia tak tulis kat sini. Yang kita tahu R dengan Q je. P jadi kita letakkan dia sebagai, kita wakilkan dia S dengan Y. Jadi kita pun buatkan rumus nak cari, kita buat rumus nak cari titik tengah dia, iaitu MX tambah NX per MN, M tambah N. Jadi 2 ni kita larap dengan X, 1 larap dengan -4. Jadi 2X tambah -4 itu per dengan 2 tambah 1. Dan 0 sama dengan 2X tolak 4 per 3. Kita akan dapat 4 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan 2. Jadi maksud dia untuk X kita dapat ni 2. Lepas tu nak cari Y dia pula. Y dia 5. 5 sama dengan 2 ni larap dengan Y, 1 larap dengan 7. Jadi 5 sama dengan 2Y tambah 7 per 2 tambah 1. Jadi kita akan dapat 5 sama dengan 2Y tambah 7 per 3. Dan 15 sama dengan 2Y tambah 7. Jadi 8 sama dengan 2Y. Jadi Y sama dengan 4. Jadi koordinat P ialah 2, 4. Itu untuk jawapan soalan 1. Jawapan dia ialah P 2, 4. Jadi sambung dengan soalan kedua. Dia nak persamaan garis lurus PS. Okay, jadi dapat kita tahu Y sama dengan MS tambah C persamaan. First kita cari M dia. Ini cara cari M dia. Buat Y kuasa 2, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi kita dapat kita buat 4 tolak -1, 2 tolak -3. Sebab yang ni kan mana-mana. Ni kan P 24 kan. Kita tolakkan dengan ni S. Jadi P kita tahu 24. Jadi 4 tolak -1 per dengan 2 tolak -3. Yang kita akan dapat 1 untuk M dia, kesurunan dia. Yang dapat 1 kita masukkan dalam formula tadi. Jadi Y sama dengan 1X tambah C. Jadi kita nak cari C pula. Nak cari C, kita masukkan X dengan Y, P jadi. Di X kita masukkan 2, Y kita masukkan 4. Jadi 4 sama dengan 1 ni keturunan larutkan dengan 2X tambah C. Kita akan dapat 4 sama dengan 2 tambah C. Itu 2 pindah sana, jadi 2 sama dengan C. Dan kita akan dapat jawapan akhir dia, Y sama dengan X tambah 2. Inilah persamaan garis lurus PS. Okay. Jadi sambung dengan luas dalam unit segitiga PRS. Nak cari luas. Luas kita guna formula dia. 1/2 lambda. Ini XY untuk segitiga. Jadi kan ni yang 2, 4, -4, 7 kan. Kita ambil mula kita ambil
yang koordinat P. 2, 4. Lepas tu negatif 4, 7. Kita ambil pusing sini. Ni 2, 4, negatif 4, 7, negatif 3, negatif 1. Lepas tu kita balik sini. 2, 4. Kita dapat ni formula dia. Dah dapat ni 2 darab dengan 7. Lepas tu negatif 4 darab 1. Negatif 3 darab 4. Jadi kita dapat lepas tu yang sebelah sini negatif 4. Negatif 4 darab 4. 7 darab negatif 3 dan 1 darab 2. Jadi kita akan dapat 1/2 dan hubungan 14 tambah 4 tolak dengan 12 tolak dengan negatif 16 tolak 21 tolak 2. Dan nanti kembangan ni kita akan dapat 1/2 dan hubungan 6 tambah 39 jadi 1/2 darab 45 dan kita akan dapat jawapan dia 45/2 ataupun kalau kita dengan kalkulator kita dapat 22.5 unit untuk luas dia. Jadi luas dia ialah 45/2 unit. Dan untuk soalan yang terakhir B. Dia kata suatu titik M bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik R adalah sentiasa 2 kali jaraknya dari titik S. Jadi dia kata cari persamaan lokus. Jadi dia kata M ni bergerak dari jaraknya dari R adalah sentiasa 2 kali jaraknya dari S. Jadi terdapat daripada ayat tu boleh rumuskan ialah MR sama dengan 2MS. Dia kata jarak M ke R sama dengan 2 kali M ke S. Jadi kita gunakan formula locus. Jadi punca kuasa X tolak dengan negatif 4. Kuasa 2 tambahkan dengan Y tambah negatif 7 kuasa 2 sama dengan 2 punca kuasa X tolak negatif 3 kuasa 2 tambahkan dengan Y tolak negatif 1 kuasa 2. Jadi kita kembangkan dia, kita hilangkan punca kuasa ni, letak kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita akan dapat X tambah 4 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2 sama dengan 4 X tambah 3 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2. Lepas tu kita kembangkan dia. X tambah 4 kuasa 2 kita akan dapat, kita kembangkan X kuasa 2 tambah 8X tambah 16. Itu Y tolak 7 kuasa 2 kita akan dapat Y kuasa 2 tolak 14Y tambah 49. 4. Itu X tambah 3 ni kita kembang lagi, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Dengan kita kembangkan Y tambah 1 kuasa 2 kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Itu kita yang sebelah sini, sebelah kanan ni, kita pindah sebelah kiri, kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 16X tambah 22Y tolak 25 sama dengan kosong. Jadi inilah jawapan untuk persamaan locus dia bagi M. Jadi itu saja pembentangan untuk soalan saya. Baik, terima kasih Aziz. Aziz, jangan tutup lagi. Nak tengok yang locus tadi tu. Sekejap. Locus. Okey. Baik, komen daripada saya, secara amnya semua jalan tirai yang ditunjukkan oleh Haziq memang okey, teratur dan jelas lah. Okay. Kalau dapatlah kamu jawab macam ni dalam SPM, memang pemeriksa sangat sukalah sebab tak payah nak kecilkan mata tu. Kadang tulisan tu macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Kalau dapat macam tulisan macam ni memang pemeriksa sangat-sangat sukalah. Okay. Kemudian jalan kerja teratur dan konsep yang digunakan juga adalah betul. Okay. Kalau saya nak komen sedikit adalah Haziq terlupa untuk letak bracket dekat sebelah 4 tu. Okay. Oh, bracket besar. Ya, betul. So lah, kalau macam tu kamu dia terus darab dengan X tambah 3, sepatutnya kena dapat semua sekali. So kat situ je lah. Sedikit sahaja yang perlu diperbetulkan lah. Yang lain-lain memang alhamdulillah betul, tak ada masalah. Penerangan yang agak jelas lah. Penerangan agak memang jelas lah. So harapnya yang lain pun lebih kurang macam ni juga. Jawapan betul, tak ada masalah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih Haziq. Sama. Okey, so pembentangan pada Haziq dah settle.
Untuk yang kedua mungkin saya minta sama ada Iliani ataupun Najihah lah, perempuan pula, untuk membuat pembentangkan salah seorang lah. Baik, siapa nak? Iliani ke Najihah? Saya lah cikgu. Okey. Okey. Sekejap ni. Ada bunyi-bunyi sikit kan? Tak apa. Kejap tau. Okey. Okay, ada tak? Ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan mulakan dengan soalan 8, soalan vektor. Okay, semua boleh buka muka surat. Okay. Okay, first kali soalan 8. Raja menunjukkan, gitu. Okay. Raja menunjukkan sebuah segi empat ABCD di mana AED di mana AED dan EFC adalah garis-garis lurus. Diberi bahawa A ke B adalah 20V. A ke D pula adalah 32U. D ke C adalah negatif 24U tambah 25V. A ke E adalah 1/4 AD dan E ke F ialah 3/5 E ke C. Okey, lepas tu dekat soalan, ungkapkan dalam sebutan U dan V. Okey, ni adalah jawapan kita. Okey, dia cakap dia nak B ke D. B, dia nak dari sini ke sini kan. Jadi saya ambil B ke A, kemudian saya pergi ke B ke A, lepas tu saya ambil A ke D. Okey, kan tadi kan dekat yang tadi yang dia bagi tu adalah A ke B sama dengan 20. Tapi bila kita ni kan kita pakai B ke A, jadi kita kena jadikan dia negatif. Okey. Lepas tu, so ni dah settle dah lah, kita bagi dia negatif kan. Lepas tu tambah B ke D. Tambah A ke D. Ya Allah, sorry. Ni A tau. Okey, lepas tu tambah A ke D. A ke D dia adalah dia dah bagi dah 32U. So jadi tu je lah jawapan dia. Okey. Kemudian dia cakap dia nak B ke F. Okey. Kalau kita dia nak B ke F, saya ambil B ke A, kemudian A ke E, kemudian E pergi ke F. Okey. BA kita buat macam tadi lah, kan dia dah terbalik, so kita jadikan dia negatif. Lepas tu A ke E. A ke E kita tengok dia cakap 1/4 AD. Jadi AD dia kita dah tahu dah AD dia. Mana AD dia? Dia dah tahu dah. Jadi kita buat kat situ A ke E dia 1/4 AD. AD 32U. Kemudian kan dia cakap E ke F. E ke F adalah 3/5 E ke C. Jadi kita tulislah awal-awal. Lepas tu kan E ke C tu kita tak tahu. E ke C ni sebab dia tak bagi pun E ke C tu berapa. Jadi saya buat E ke C saya buat saya nak dapatkan E tu. Saya buat macam ni. Okay. E ke C tu saya pakai sepatutnya macam ni. E ke D, lepas tu D ke C kan. Tapi E ke E ni, E ke D ni kita tak tahu. Jadi saya buat A ke D tu tolak dengan A ke E. Jadi bila kita tolak tu kita akan dapat yang panjang yang ni. So bila kita dah dapat panjang yang tu, betul ke Elaine cakap ni? Tak, betul. Okay, lepas tu kan kita dah dapat dah panjang yang ni. Lepas tu kita tambahkan dengan D ke C. D ke C tu yang dia dah bagi tadi.
yang ni. Gitu. Lepas tu bila kita dah dapat tu, kita je selesaikan je. Lepas tu nanti kita akan dapat 20V. Bila kita dah dapat 20V tu, yang E ke C ni kita gantikan dengan 25V. Lepas dah gantikan tu, kita selesaikan. Lepas dah selesaikan, kita dapat jawapan. Situ je. Okay, lepas tu yang B, tunjukkan bahawa titik-titik BFD adalah segaris. Okay, kat soalan tadi dia nak cakap BFD ni, dia nak tunjuk yang BFD ni segaris. Okay, tapi macam ni kita nak tunjuk? Okay, so next dia. Okay, kita pakaikan, okay, tadi kan dia kan BFD. Tapi saya pakai dia B ke D. So, okay. So, persamaan B ke D adalah negatif 20 tambah 32 UN. Ni tadi tu. Lepas tu, persamaan, macam mana nak cakap? Dia persamaan B ke F ni, kita tak tahu. Kan? So, dia kan macam ni. Sini B, sini F, sini D. Lepas tu B ke F ni sama dengan berapa kali F ke D. Kita tak tahu berapa kali. Ni kan lambda. So kita tak lambda dia sebab kita tak tahu. So B ke F tu, kita dah tahu dah B ke F tu dia negatif 5B tambah 8U. Lepas tu lambda B ke D. Lepas tu negatif 5B, yang ni kita selesaikan lah. Lepas tu yang ni kita kembangkan. Ni kembangkan lepas jadi macam ni. Lepas tu kan kita ada lambda ni. Kita kena cari nilai lambda tu. So V dia, okay, so kita ambil satu je nilai ni. Negatif 5. Okay. Lepas tu negatif 20 lambda. So kita akan dapat 1/4. Lepas tu lambda dia kita dapat 1/4. Lepas tu ni macam dia punya semakan lah. Kalau kita macam tak sure, kita buatlah untuk U pula. Lepas tu kalau U dia 32 lambda sama dengan 8. So kita still dapat 1/4 juga. Situ. Okay, saya nak komen sikit sekejap. Okay, untuk tunjukkan bahawa segaris, bukannya buat untuk V sahaja. Okay, kalau kita nak tunjukkan, kita kena make sure kena buat dua-dua yang ni. U kena buat, V pun kena buat. Bukan untuk semak sahaja. Okay, kenapa nak kena buat dua-dua? Supaya kita nak make sure bahawa kalau untuk U memang lambda dia 1/4. Untuk V pun lambda dia 1/4. Mesti tunjuk kedua-duanya. Tak boleh salah satu sahaja. Okay, kamu kena make sure bahawa kalau untuk U dapat 1/4, untuk V pun dapat 1/4. Kemudian yang kamu tertinggal kat sini adalah kesimpulan dia. Okay, so kamu kena buat kesimpulan bahawa given that ataupun diberi bahawa nilai lambda adalah 1/4 untuk kedua-dua vektor U dan V, maka ianya adalah segaris. Macam tu kesimpulan dia. Kena buat ayat sikit. Okay. Yang lain pun samalah. Yang lain pun kena make sure kalau dia kata suruh tunjukkan. Macam mana kita nak tunjukkan? Tak akan guna jari kan. So kita kena buat secara kesimpulan ayat lah. Ayat kesimpulan. Okay. So itu je lah. Okay. Boleh teruskan. Okay. Okay. Soalan next saya ambil soalan geometri koordinat. Soalan 8 juga. Okay, jadi semua pun boleh buka. Okay. Okay. Dalam rajah 8, garis lurus P ke Q mempunyai persamaan Y tolak 3X tambah 6 sama dengan 0. P ke Q ni menyilang pada paksi X pada titik Q dan menyilang pada paksi Y dekat titik P. Garis lurus PQ dipanjangkan ke suatu titik R dengan keadaan PQ nisbah QR sama dengan 2 nisbah 3. Cari koordinat bagi R. Okay, so kat sini yang gambar ni saya dah buat dah. Saya panjangkan dia. Sini PQ, lepas tu sini Q ke R. Lepas tu ikut nisbah dia. P ke Q nisbah dia 2, Q ke R nisbah dia 3. Okay, so sekarang ni. So bila kita tengok ni kan. Bila kita tengok ni kat sini. Ni kat sini, dia dah cakap menyilang pada paksi X dengan menyilang pada paksi Y. Jadi kalau kita tengok persamaan ni, okey, persamaan ni kisah kita kan sekarang kan kita dah tak tahu. Kita tak tahu dia punya koordinat P dengan Q. Jadi first kita kena cari dulu koordinat P dengan Q. Okey, koordinat P dengan Q ni
Okey, kalau kita tengok P, dia punya X dia kosong. Jadi kita masukkan X kosong tu dekat dalam persamaan ni. Lepas tu nanti kita akan dapatlah Y dia berapa. So saya dapat Y dia kosong negatif 6. Lepas tu dekat Q ni dia punya Y dia pula kosong. So kita masukkan juga dalam persamaan ni. So nanti kita dapat X. Lepas tu nanti kita dapatlah 2 kosong. Okay. Lepas tu bila kita dah dapat koordinat tu, barulah kita boleh cari koordinat R. Sebab dia cakap dia nak koordinat R kan. Okay. So ni yang macam tu. Okay, ni dah tadi kan. Lepas tu saya pakai formula yang macam yang macam nak cari yang tu. Apa jarak itulah. Okay. Lepas tu formula dia yang ni. Dia sepatutnya kalau tulis tangan dia nampak simple sikit, tapi bila kita tulis dekat sini jadi macam complicated sikit lah macam tu. So formula dia MX, M yang ni, lepas tu darabkan dengan X ni, lepas tu tambah N yang ni darabkan dengan X ni kan. Lepas tu per dengan dia punya nisbah dia, macam tu. Lepas tu buat juga dekat Y. Lepas tu yang ni kita dah masukkan nilai dia. 2 kosong ni sebab titik tengah dia kita dah dapat dah. Dia punya tu 2 kosong kan. Lepas tu kita gantikan je lah. Lepas tu 2X, 2 darab X. Lepas tu 3 darab kosong dia jadi kosong. Lepas tu per dengan 5 sebab dia punya nisbah dia 5. Lepas tu 2Y tolak 18. Ni tolak 3 darab negatif 6 dia dapat 18 per 5. Lepas tu kita buatlah untuk cari X. X ni kan kita dapat tadi 2 per 5. Lepas tu kita buat sama dengan 2. Lepas nanti X dia kita dapat 5. Lepas tu kita buat pula dekat Y. 2 per 5Y tolak 18 per 5 sama dengan kosong. Lepas tu 2Y tolak 18 sama dengan kosong. 2Y tambah 18. Lepas nanti kita dapat Y. Lepas tu kita buatlah macam ni. Kita tulis koordinat je. Jadi inilah koordinat Y. Koordinat R. Macam tu. Okay. Lepas tu dia cakap suatu titik S bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q adalah sentiasa 5 unit. Cari persamaan lokus bagi S. Okey. Lepas tu so formula persamaan lokus yang ni kan. Yang tadi tu dia sepatutnya macam simple sikit tapi bila kita tulis jadi situ lah kan. Okey, lepas tu kita dah tahu dah bila Q dia cakap titik bergerak dengan keadaan dari titik Q. So maksudnya Q ke S tu sama dengan 5 unit. So formula jarak tu yang kita tahu tadi tu, yang ni kan, kita buat Q ke S. Q, okay tadi kan kita dah dapat dah Q punya koordinat. Q punya koordinat 2, 0. 2, 0. Okay. Lepas tu, so kita masukkan je lah dalam formula ni. Tapi X1 ni kita gantikan dengan 2, Y1 ni kita gantikan dengan 0. Lepas tu sama dengan 5 sebab tadi kan kita dah cakap jarak dia adalah sentiasa 5. Jadi kita buat, kita selesaikan macam tu. Kembang-kembang lah kan macam biasa. Lepas tu nanti dah dapat jawapan. Itu je. Dah siap. Ting. Dah. Okey, so terima kasih Liani atas pembentangan soalan 8 untuk vektor dan soalan 8 untuk geometri koordinat. Baik, yang lain Acuna ada soalan nak tanya? Tak ada kot. Tak ada cikgu. Okay. So kalau tak ada kita teruskan dengan pada lah kita selang-selikan. So tinggal Syahrul dengan Salman. Syahrul nak ke? Okey Syahrul? Boleh ke boleh? Okey, Assalamualaikum. Untuk soalan vektor, saya memilih soalan 7. Okey, soalan 7 dia bunyi rajah menunjukkan segi 4 selari OABC. Titik tengah AB ialah P dan CP bertemu OB di PQ. Diberi bahawa OA sama dengan A, OC sama dengan C, OQ sama dengan lambda OB dan CQ sama dengan mikro CP.
Okay, soalan pertama. Ungkapkan OP dalam sebutan AC. Ungkapkan OP dengan sebutan A dan C. Okay, seperti kita tahu O ke A adalah A dan A ke B adalah C. Tapi dia suruh cari sampai P je kan. Kan dia beritahu P tu adalah titik tengah antara A dan B. Jadi kita buat 1/2 C. Soalan B, dia tanya ungkapkan OQ dalam sebutan lambda, A dan C. Okay. OQ, O ke Q, dia beritahu lambda OB. Okay. O ke B adalah A tambah C. D, jawapan dia lambda dalam kurungan A tambah C. Okay. B2 pula dia nak dalam sebutan micro A dan C. Okay. Untuk O ke Q dalam sebutan micro A dan C ni kita buat O pergi ke C. O pergi ke C, lepas tu tambah micro CP. Okay, O dah C, O C kita dah tahu adalah C. Kalau micro CP, okay, C ke P, dia beritahu Q adalah dia punya CP bertemu OB di Q. Jadi micro CP adalah micro dalam kurungan A tambah 1/2 C. Untuk soalan C ni dia agak rumit sebab dia tanya seterusnya daripada soalan yang B tadi. Dia kata seterusnya cari nilai-nilai lambda dan mikro. Okay, soalan dia tanya nilai-nilai. Jadi jawapan dia mungkin lebih daripada satu. Okay, saya buat persamaan dia OQ sama dengan OQ kan. OQ ni lambda A tambah C, lambda C sama dengan C tambah A mikro tambah 1/2 C mikro. So kita alih-alihkan A lambda tolak A mikro sama dengan 1/2 C mikro tolak C mikro tambah C. Itu kita faktorkan A dalam kurungan lambda tolak mikro sama dengan C dalam kurungan 1/2 mikro tolak lambda tambah 1. Ni kita simpulkan bahawa lambda sama dengan mikro. Tu kosong sama dengan kat sini tak ada nilai lambda mikro, betul kita buat kosong sama dengan 1/2 mikro tolak lambda tambah 1. Tu kita buat seterusnya kosong sama dengan 1/2 mikro tolak mikro tambah 1. Tu kita dapat negatif 1/2 mikro sama dengan negatif 1 mikro sama dengan 2. Kan kat sini kita tulis mikro sama dengan lambda kan. Tu lambda maksudnya sama dengan mikro. Di lambda pun 2 juga. Okay, kan sebab dia kata cari nilai lambda dan mikro kan. Kita buat untuk cari nilai lagi. Kita buat dalam equation tadi juga. Kita buat lambda A tambah lambda C sama dengan C tambah mikro A tolak 1/2 mikro C. Tu kita asingkan C. Negatif C sama dengan negatif lambda A tolak lambda C tambah mikro A tolak 1/2 mikro C. Tu negatif C sama dengan negatif lambda A tambah mikro A tolak lambda C sama dengan 1/2 mikro C. Okay. C dengan kurungan negatif 1 sama dengan kosong. Sama dengan A dalam kurungan negatif lambda tambah mikro tambah C dalam kurungan negatif lambda tolak 1/2 mikro. Okay, untuk cari C yang kat sini kan. C sama dengan
negatif 1 negatif 1 tolak negatif 1 C ialah negatif 1 itu sama dengan negatif lambda tolak 1/2 mikro. Lepas tu lambda kita dapat 1 tolak 1/2 mikro. Tu untuk A pula, A iaitu kosong. Kosong sama dengan negatif lambda tambah mikro. Tu kosong sama dengan 1 negatif dalam kurungan 1 tolak 1/2 mikro tolak lambda tambah mikro. Tu 1 tambah 1/2 mikro tambah mikro. Tu 3/2 mikro sama dengan 1. Okay, mikro sama dengan 2/3. Tu kita masukkan balik kan. Kan kita dah dapat nilai lambda tadi. 1/2 lambda sama dengan 1 tolak 1/2 darab 2/3. Ni nilai tadi kan. Tu kita dapat balik lambda sama dengan 2/3. Okay, untuk soalan D pula. Soalan D dia tanya diberi bahawa luas segitiga OQC ialah 18 cm persegi. Lepas tu dia suruh cari luas segi 4 OABC. Okay, kan dia bagi tahu kan ni adalah parallelogram. Tu saya buat ni tak tahu lah betul. Tu saya buatlah nisbah kan. CQO nisbah CQB. Kan dia bagi tahu jarak antara A ke B. P tu adalah titik tengah. Jadi kalau kita tarik sikit kan, dia punya P tu sampai ke A kan. Nanti dia punya COQ dengan BQA dia punya loss adalah sama. Lepas tu saya buatlah sedikit nisbah CQO 1 nisbah 2 CQB 18 nisbah N. Tu 2N sama dengan 18. N dia kita dapat 9. Okay, untuk CQB dia punya luas dia kita tambah dengan nombor N tadi. Kita dapat 27. Jadi total semua sekali kita dapat 54 cm persegi. Okay, untuk soalan geometri koordinat pula, saya pilih soalan 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Rajah 5 di bawah menunjukkan garis lurus PQ yang menyilang paksi Y pada titik R. Diberi PQ ialah 2Y sama dengan X tambah 5. Dia suruh cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan berserenjang dengan PQ. Okay. Dalam dia bagi equation ni kan, kita kena singlekan Y dia. Jadi Y sama dengan X tambah 5. Dan gradient untuk P ke Q yang bukan serenjang lagi adalah 1/2. Okay, untuk formula perpendicular punya equation M1, M2 sama dengan negatif 1. Okay, M1 kita dah tahu 1/2 tu kita dah dengan M2 sama dengan negatif 1. Okay, M2 dia adalah negatif 2. Itu seterusnya dia suruh cari equation untuk perpendicular. Kita buat Y sama dengan MX plus C. Lepas tu kita masukkan nilai Y dia. Y adalah kosong. Lepas tu dia beritahu kat sini dia punya gradient kita dah dapat tadi negatif 2. Lepas tu kita masukkan kat koordinat P tadi negatif 5. Tu tambah C. Tu kita dapat. Tu C kita dapat negatif 10. Tu dia punya persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 2X tolak 10. Okay. Soalan B1. Disuruh cari koordinat R. Okay, kita masukkan je kita punya equation. Kita punya koordinat dalam kita punya koordinat dalam
equation garis lurus ni. Okay, Y sama dengan MS plus C. Okay, Y kita tahu kosong kan. Itu 1/2 darab kosong tambah 5/2. Okay, kita dapatlah R koordinat dia adalah 0, 5/2. Okay, soalan kedua pula dia suruh cari koordinat Q tapi dia bagi jarak antara PR RQ adalah 5/3. Okay, kita guna balik formula yang cari kaitan antara kedudukan titik yang baikkan satu tempering garis dengan nisbah yang berkaitan. Okay, kita buat formula nx1 tambah mx2 bagi m tambah n, ny1 tambah my2 bagi m tambah n. Kita buat macam ni. R dia dah titik tengah kita dah tahu 0,52. So kita buat untuk x dia 3 darab -5 tambah 5a bagi 7. Untuk y dia 0 tambah 5b bagi 7. Dia dapat untuk x dia, untuk x bagi koordinat q kosong sama dengan -15 tambah 5a bagi 7 tu -15 tambah 5a. Okay, a kita akan dapat 3. Untuk y dia pula 5/2 sama dengan 0 tambah 5b bagi 7 tu 35 sama dengan 10b. Okay, y dia adalah 72. Jadi koordinat q adalah 3/72. Saya tengok jawapan dekat depan tak dapat. Dia tulis 4 tapi saya kira dapat 70. Itu saja daripada saya. Ada pun tak faham. Yang lain macam mana? Dapat jawapan sama ke tak sama? Apa hilang? Salah Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okay. Syarul nanti baiki tulisan sengit-bengit dengan tak guna pembarisnya. Baik cikgu. Guna pembaris bagi kemas. Baik, okey. So terima kasih kepada Syarul untuk pembentangannya sebentar tadi. Alhamdulillah. Okey, tak ada masalah. Selain daripada tulisan, tak adalah yang lain tu daripada segi jalan kira dan konsep yang digunakan memang betul. Jalan kira yang digunakan juga teratur dan juga ikut step lah. So tahniah di situ. Jadi next kita pergi kepada Najihah. Okay, Najihah. Jadi. Okay. Okey, so untuk soalan vektor saya pilih soalan yang 4. Soalan dia, raja di atas menunjukkan segitiga OAB, garis lurus AP bersilang dengan garis lurus OQ pada titik R, diberi bahawa OP sama dengan 1/4 OB. OP 1/4 OB, maksudnya 1/1/3. OP 1, P ke B 3. Lepas tu AQ
1/4 AB. So 1/3 QB 3 nisbah dia. And then OP ialah 4B. OA ialah 8A. Darjah ungkapkan dalam sebutan A dan P. Dia suruh cari AP dengan OQ. Untuk AP, saya ambil AO tambah OP. And then AP sama dengan AO tadi dia dah ada. Iaitu kita kena negatifkan dia. Jadi negatif 8A tambah 4B. OP tu pun dia dah bagi. Saya dapat AP negatif 8A tambah 4B. Then saya cari OQ. OQ saya ambil OA OA tambah AQ. Lepas tu OA dah ada 8A. And then AQ ialah 1/4 AB. Lepas tu AB ialah AO tambah OB. And then saya masukkan AO tadi negatif 8A 4 OP sebab OB ni ialah 4 OP. Dan OQ sama dengan 8A tambah 1/4 negatif 8A tambah 4 dan kurungan 4B. Itu OP itu 4B. And then selesaikan akan dapat 8A tambah negatif 2A tambah 4B. Dapat OQ 6A tambah 4B. Okay, untuk soalan seterusnya. Diberi bahawa AR sama dengan HAP. Ungkapkan AR dalam sebutan H, A dan B. AP tadi dah dapat, masukkan je dalam AR sama dengan HAP. AR sama dengan H dan kurungan negatif 8A tambah 4B. And then masukkan H dalam setiap nilai ni. AR sama dengan negatif 8HA tambah 4HB. And then B2 diberi bahawa RQ sama dengan KOQ. Ungkapkan AR dalam sebutan KAB. So masukkan OQ yang dah dapat dekat soalan A tadi, 6A tambah 4B. Lepas tu kembangkan K dalam untuk dapatkan 6KA tambah 4KB. So suruh ungkapkan AR. Saya guna AR sama dengan AQ tambah QR. AR sama dengan AQ tambah QR. AR, AQ negatif 2A tambah 4B daripada soalan ni. So tambah negatif 6KA tambah tolak 4KB daripada ini RQ. Kemudian kembangkan dia. Lepas tu kumpulkan yang A dengan A, yang B dengan B. Negatif 2 tolak 6 KA. Lepas tu 4 tolak 4 KB. Untuk soalan C, dengan menggunakan AQ sama dengan AR tambah RQ, cari nilai bagi H dan K. AQ tadi dah dapat negatif 2A tambah 4B. Lepas tu AR pun dah ada negatif 8HA tambah 4HB. Lepas tu saya ambil RQ daripada soalan B tu juga, 6KA tambah 4KB. Lepas tu saya kumpulkan yang A dengan yang B. Lepas tu buat A dengan B, keluarkan yang A, keluarkan yang B. So negatif 2 sama dengan negatif 8H tambah 6K. Lepas tu 4 sama dengan 4H tambah 4K. So ada dua persamaan kat sini. Saya selesaikan yang persamaan kedua. Narukkan dengan 2. So dapat 8 sama dengan 8H tambah 8K untuk dapatkan persamaan ketiga. So persamaan ketiga ni tambah 3 tambah 1. 8H sama dengan 8 sama dengan 8H tambah 8K tambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 8H tambah 6K. 8 tambah negatif 2 dapat 6. 8 tambah negatif 8H kosong. 8 tambah 6 dapat 14. Lepas tu 6 bahagi 14 dapat 3/7. K dapat 3/7. Lepas tu masukkan K dalam persamaan yang kedua.
untuk dapatkan H. Lepas tu selesaikan, H akan dapat 4/7. Untuk soalan geometri koordinat, saya ambil soalan 4 juga. Raja menunjukkan sebuah segitiga PQR, titik T berada pada paksi X. Diberi bahawa garis lurus PR dan QT adalah berserenjang. Maksudnya dia berserenjang. Cari persamaan garis lurus QT. Okay. Bermula sebab kita tak boleh nak cari QT punya kecurunan terus, so, saya guna cari kecurunan PR dulu. So dapat 3/4 untuk kecurunan dia. And then sebab kita tahu dia berserenjang, guna yang M1, M2 sama dengan -1. So MPR darab MQT sama dengan -1. MPR tadi dapat 3/4, QT tak tahu. So sama dengan -1. So bila dah 3/4 ni bawa pergi sebelah, -1 bahagi 3/4 dapat -4/3. So dah ada punya M. Masukkan dalam Y MX tambah C. Y sama dengan -4/3 X tambah C. Lepas tu kita dah ada satu nilai, satu koordinat dalam garis lurus QT iaitu Q68. Masukkan X dengan Y tu dalam samaan yang dapat tadi untuk cari C. Lepas tu C dapat 16. So persamaan garis lurus QT, Y sama dengan -4/3 X tambah 16. Tu soalan kedua, dia minta koordinat T. Koordinat T, kita tahu T tu berada pada paksi X iaitu Y sama dengan 0. So daripada persamaan garis lurus tadi, masukkan nilai Y iaitu 0 sama dengan -4/3 X tambah 16. So -4/3 X sama dengan -16, X sama dengan 12. So dah dapat arti ialah 12, 0 koordinat dia. Untuk soalan seterusnya, jika garis lurus QT dipanjangkan ke titik S dengan keadaan QT TS 2/3, cari koordinat S. So QT tadi dia macam ni, so saya panjangkan jadi QTS kat ujung ni. So Q dah ada 6, 8 dia punya koordinat. T dah ada 12, 0. S kita nak cari X, XY. So QT 2, TS 3. So guna yang titik rumus di tengah, 12, 0, 2X tambah 3 dapat 6 per 2 tambah 3, 2Y tambah 3 dapat 8 per dengan 2 tambah 3 dapat 2X tambah 18 per 5 dengan 2Y tambah 24 per 5. Lepas tu buat yang X dengan X, yang Y dengan Y. 12 sama dengan 2X tambah 18 per 5 dapat 60 sama dengan 2X tambah 18. 2X sama dengan 60 tolak 18. Dan X dapat 21. Y pun sama, keluarkan dia punya ni, 0 sama dengan 2Y tambah 24 per 5. 0 sama dengan 2Y tambah 24. 2Y sama dengan -24. Y sama dengan -12. So S dapat 21, -12 koordinat dia. Untuk soalan C, kata titik K bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik P dan titik Q adalah sama. Cari persamaan lokus bagi K. So maksudnya dari K tu kita jadikan dia XY. P ke K sama dengan Q ke K sebab dia kata tadi jarak dia sama. So P tadi dapat dia punya koordinat dia tahu dah, 0, -9, Q 68. Lepas tu guna rumus jarak ni, mencuri kuasa X tolak 0 kuasa 2 tambah Y tolak -9 dapat Y tambah 9 kuasa 2 sama dengan mencuri kuasa X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 8 kuasa 2. So
buang dia punya punca kuasa ni dengan kuasakan 2 semua. So X tolak kosong kuasa 2 tambah Y tambah 9 kuasa 2 sama dengan X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 8 kuasa 2. Kembangkan akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 18Y tambah 81. X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 64. Lepas tu jadikan semua ni kumpul ke sebelah kiri. 12X tambah 34Y tolak 19 sama dengan kosong. Okay, so terima kasih diucapkan kepada Najiha. Yang lain ada soalan kepada Najiha, nak tanya apa-apa? Jawapan tak sama ke, jalan kira kenapa ke? Ataupun Sama sebenarnya cikgu. sama okay. Sama. So harapnya semua jelas tentang soalan yang dibentangkan oleh Najiha. Terus keluar. Oh, presentation, okay. Baik, so next. Okay, kita pergi kepada pembintangan yang terakhir daripada Encik Salman, jejaka berkacamata hitam. Okay, so Salman, you are next. Okey. Assalamualaikum. Sebentar saya nak share skrin. Okey. Ini ke? Okey, baiklah. Okey, nampak ke? Nampak Harap tak kecil sangat tulisan tu. Nampak. Okey, mantap. Okey, Assalamualaikum. Okey, soalan saya soalan 3 vektor. Jadi kita baca soalan dia. Raja menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Jadi AD ni selari dengan BC. Tu maklumat pertama dia lah. Seterusnya dia bagi maklumat AB ni, AB ni sama dengan X. Dengan X. Jadi AD A ke D sama dengan Y. Lepas tu dia bagi BF ni, BF ni. Lepas tu FD sama dengan 2, 3. Tu maklumat yang dibagi. Lepas tu soalan pertama dia kita ungkapkan vektor berikut dalam sebutan X dan Y. Dia nak BD. Jadi kita tengok BD ni B ke D. Jadi kita lalulah B ke A ke D. Jadi kat sini BD sama dengan BA, AD. Jadi kita tahu AB ni X, kita terbalikkan dia jadi negatif X tambah Y. Jadi ni jawapan pertama. Negatif X tambah Y. Itu yang kedua. Yang kedua dia nak AF. Dia nak AF. Jadi kalau dia nak AF, kita lalulah AB, BF. Kat sini. AB, BF. Jadi AB adalah X. BF ni kita tak tahu berapa yang tadi kan. Yang kita tahu dia cuma 2/5 daripada BD. Jadi kita masukkan maklumat dia 2/5 BD. BD tadi negatif X campur Y. Jadi kita masukkan maklumat dia. Lepas tu kita akan dapat X tambah negatif 2/5 X tambah 2/5 Y. Jadi kita selesaikan X ni. Kita akan dapat 3/5 X campur 2/5 Y. Jadi ni jawapan yang kedua. Seterusnya. Yang seterusnya dia nak soalan B. Dia beri bahawa AF sama dengan MAC. Kemudian dia 5BC sama dengan NAD. Jadi kita tengok soalan pertama dia nak MAC. Jadi M ni terletak dekat AC ni. Jadi dia nak dalam bentuk DC. DC ni DC. DC maksudnya DC sama dengan D something campur something C. Jadi something tu apa? Kita tengok balik maklumat dia. Dia bagi
AF sama dengan MAC. Jadi kita ambil lah titik A. Sebab dia ada maklumat berkaitan. Lepas tu DA ni negatif Y campur 1/5 pula 1/M AF. Mana nak tahu AC ni sama dengan 1/M AF, kita bawa M ni bawa pergi bawah, bawa turun bawah. Sini M 1/M AF sama dengan AC. So negatif Y campur 1/M AF. AF kita dah tahu tadi yang ni. Ni AF. Jadi kita masukkan dia, kita selesaikan dia, kita akan dapat ini jawapan dia. Itu jawapan B lah untuk B1. Yang kedua, dia nak dalam bentuk DC juga. Tapi dah sebutan yang N. Maksudnya N yang ni lah. 5BC sama dengan NAD. Jadi kita buat dulu DC. DC ni sama dengan D something campur B campur something C. Something tu kita ambil lah B. Sebab dia dah bagi maklumat kat sini. 5BC sama dengan NAD. Jadi macam mana kita nak tahu BC ni apa? Kita bawa lah turun 5 ni. Dapatlah N/5 AD. Jadi kita selesaikan N/5 AD ni. Kita tahu AD tadi adalah Y. Jadi negatif Y campur dengan X campur dengan N/5 Y. Kalau nak susun di bawah pun boleh. Saya tak susun tapi tak apalah. Itu jawapan yang kedua. Akhir sekali dia nak dalam M dan juga D. Jadi kalau kita tahu jawapan dia, kita bandingkan dia punya inilah yang sama ni, yang kita bandingkan dia punya perkali vektor dia. Kita dah ada tadi DC dengan DC. Jadi kita bandingkan je 3/5 X campur dengan 2/5 MY tolak Y sama dengan X tolak Y campur X/5Y. Jadi kita bandingkan X dengan X, Y dengan Y. Jadi saya ambil X dulu. 3/5M sama dengan 1. Nampak ni? 3/5M sama dengan 1. Depan X ni ada 1. Jadi kita bandingkan, kita dapat M/3. M sama dengan 3/5. Tu jawapan M. So seterusnya kita bandingkan Y. Y dia 2/5 tolak 1. Sama dengan N/5 tolak 1. Jadi kita bandingkan. Kita dah tahu M tadi berapa. Kita masukkan dalam. Jadi kita selesaikan dia darab bersilang. Kita akan dapat N sama dengan 10/3. Okey, itu saja untuk vektor. Okey, baiklah, seterusnya untuk tadi. Ni. Seterusnya adalah soalan koordinat geometri, soalan nombor 3 juga. Nombor 3. Soalan nombor 3 koordinat geometri. Jadi kita baca soalan dulu. Apa-apa kita setengah soalan dulu. Bismillah pun boleh. Ayat 3 menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Titik A dengan titik D ni, dia dekat ada paksi Y. A dan D ada kat paksi Y. Kat sini pun ada maklumat dia bagi pada paksi Y. Lepas tu dia cakap DC ni. DC mana DC? Ni DC. Selari dengan AB. Ataupun maklumat juga. Kemudian dia bagi tahu AB ni, mana AB? AB yang tak ada ni kan. Ni AB. Dia berselanjar dengan BC. AB, BC. Lepas tu keturunan AB 3/2. 3/2. Oi. Lepas tu dia nak equation BC. Jadi dia nak BC. Kita tengok kat belah kanan ni. Sebabkan kita dah tahu dia punya gradient. Gradient dia 3/2. Jadi kita buatlah macam ni. Klik padam. Alamak. Dia punya keseluruhan 3/2 tadi kan. Jadi kita buatlah formula ni. Ataupun kita tukar tanda terbalik je. Jadi kita akan dapat equation keturunan untuk BC ni negatif 2/3. Kita tahu BC ni adalah straight line. Jadi kita masukkan M ni ke dalam keturunan tu.
dalam equation tu. Kita masukkan koordinat B sebab B ni terletak kat BC. Kita masukkan, kita cari C. Kita cari C, kita dapat 32/3. Tu kita masukkan balik sebagai kesimpulan, Y sama dengan negatif 2/3X campur 32/3. Ataupun 3 ni boleh bawa naik atas kot. Jadi dapatlah 3Y sama dengan negatif 2X campur 32. Ya. Kalau kita macam pening, kita start dengan gradient dia. Itulah soalan pertama. A dah settle. Yang kedua B. Yang ke B dia nak persamaan DC. Dan seterusnya dia sesuai koordinat C. Boleh macam. Soalan dia punya susah tapi bagi markah 3 je. Tapi kita kena redha. Kita start dulu dengan DC. DC kita tahu dia adalah garis lurus. Jadi Y equal to MX plus C. Jadi kita masukkan koordinat yang ada. Kat sini dia dah bagi negatif 11, kosong. Jadi kita masukkan negatif 11 sama dengan 3/2 kosong tambah C. Mana dapat 3/2? Daripada AB tadi. Tapi cakap AB yang atas ni. Tapi di sini equation lain sebab dia adalah selari. Jadi selari maksudnya dia punya ni sama. Itu je. Jadi kita cari C sama dengan negatif 11. Jadi kita masukkan balik dalam asal. Terdapat ni. Ni yang pertama. Kita dah settle untuk DC. Lepas tu dia suruh cari koordinat C. Kalau kita pakai formula tu pun macam susah sikit. Jadi kita pakailah apa panggil? Persamaan serentak. Persamaan serentak. Kita bandingkan Y dengan Y dia. Maksudnya yang ni dengan yang ni. Kita bandingkan dia. Kemudian kita masukkan belah kiri ni nombor. Kita asingkan dia. Belah kiri nombor ataupun belah kiri ni huruf. Belah kanan huruf ataupun belah kiri ni nombor. Jadi kita selesaikan dia. X sama dengan 10. Lepas tu X ni kita nak cari Y dia pula sebab koordinat kan. Koordinat mesti ada XY lah. Jadi X ni kita masukkan dia kat mana-mana equation yang kita nak. Yang nampak senang sikit. Kita ambil yang senang. Macam saya ambil yang ni, yang atas ni. Jadi 10 ni kita masukkan ke dalam equation ni. Jadi kita selesaikan cari Y dia. Y sama dengan 4. C sama dengan pula. C dan kurangan 10, 4. Jadi koordinat C 10, 4. Begitu. Seterusnya. B dah settle. Seterusnya dia suruh cari area shaded. OBCD. Mana OBCD? OBCD. Tu OBCD. Dia OBCD kita selesaikan dia. 1/2 kita pakai formula area lah. 1/2 modulus kita masukkan koordinat dia. Macam saya ambil O ni kosong. Sebab memang origin O tu kosong. Start pada kosong, akhir dengan kosong. Jadi kita selesaikan dapatlah 87 unit per square. Tu untuk C. Ini dah kira sudah. Okay, akhir sekali D. Dia beritahu persamaan locus titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari B sentiasa 10 unit. Jadi kita simpulkan titik bergerak PB ni sama dengan sentiasa sama dengan 10 unit. Jadi kita masukkan koordinat B dan koordinat P. P adalah XY. Kita masukkan dalam formula distance. Sekadar formula sama dengan 10. Jadi nak buang bracket sikit, kita squarekan lah kedua-dua belah. So kita selesaikan dia. Kemudian kita buat 100 lagi sebelah. Kita susun dia balik. Jadi XY nombor sama dengan kosong. Kemudian akhir sekali kita akan dapat X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 8X tolak 16Y tolak 20 sama dengan kosong. Jadi itu saja. Sini pun ada jawapan. Itu saja untuk saya punya ni. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Salman. Macam yang sama juga, kalau ada yang nak bertanyakan soalan.
Sama. Apa yang sama Syarul? Jawapan dia sama ke? Jawapan geometri koordinat memang dah bagi. Kalau tak jaki je sama ke? Okey. Baik. So terima kasih diucapkan kepada kamu semua di atas pembintangan 10 soalan daripada latihan yang saya berikan. Okey. Baik. Jadi tamat sudah perjumpaan kali kedua kita untuk hari ini. Jadi ini adalah perjumpaan kali kedua. Jadi next apa yang berlaku adalah pada hari Selasa, okey. Hari Selasa kamu akan diberikan ujian, okey. Tapi tak banyak pun, 2 soalan je, satu soalan vektor, satu soalan geometri koordinat. Okey, pada hari Selasa malam lah. Okey, Selasa malam ujian. So dua soalan, satu vektor, satu geometri koordinat. Okey, itu adalah pada hari Selasa. Soalan ni sama macam latihan je. Okey, sama macam latihan. Kalau latihan pun kalau kamu dah buat 10 soalan tu, kamu tengok semua soalannya bentuknya sama. Okey, ulang-ulang sahaja. So dalam ujian nanti pun akan soalan yang lebih kurang sama. Okey, so jangan risau sangat. 2 soalan tak banyak lah, pendek je lah. Okey, itu pada hari Selasa. Kemudian pada hari Khamis akan ada sesi penutup. Okey, akan ada sesi penutup secara Google Meet pada waktu pagi 8.45 pagi sehingga pukul 10. Okey, kalau saya tak silap waktu tu waktu PJ untuk kelas Hush kot. Kan kelas Hush PJ waktu tu. Kadun dengan Batutah PJ ke waktu tu? 8.45 sampai pukul 10. PJ ke? PJ kan. So saya rasa ada PJ sebab dia korang lain waktu saya rasa. Betul. Tapi so nanti tolong minta kebenaran lah daripada cikgu kamu. Kalau PJ tak ada masalah sangat, tapi yang bukan PJ lah, kalau bukan telah ada subjek yang bukan PJ, minta kebenaran untuk excuse lah. Okay, ada program majlis penutup matematik tambahan ni, kamu akan bergabung dengan kumpulan Cikgu Mazli lah. Okay, kumpulan Cikgu Mazli. So pada 8.45, saya ulang balik hari Khamis 8.45 sehingga pukul 10 pagi majlis penutup dan pihak sekolah nak minta Salman sebagai MC, ya. Salman akan jadi MC, kemudian Syarul baca doa. Boleh Boleh ke? So majlis penutup tu akan dihadiri oleh pengetua, oleh Puan Som, Ustaz Khairul Azmi, kemudian dengan Cikgu Rohaya, okay. Cikgu Rohaya yang membantulah cikgu pakar matematik tambahan daerah kita, Cikgu Rohaya akan ada. Kemudian dengan kamu-kamu semualah 15 orang, masuk saya dan Cikgu Mazli. So tak ramai pun. So akan dijalankan secara Google Meet. Okay, so nanti apa-apa saya akan maklumkan semula lah. Cuma pemberitahuan awal kepada Salman dan juga Syarul sebagai MC dan juga pembaca doa. Jadi ada apa soalan nak tanya lain berkenaan topik ni? Kalau masih yang tak jelas ke cara pemakahan ke apa ke? Aziz, Najihah dengan Ilani ada soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, kita boleh tamatkan perjumpaan kita pada pagi ini. So terima kasih lagi sekali kepada kamu semua yang meluangkan masa lah pada pagi Ahad ni untuk sama-sama menambah ilmu dalam matematik tambahan. Okey, semoga kejayaan dapat kamu peroleh dalam peperiksaan percubaan nanti dan juga peperiksaan SPM. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita, sebelum kita tamatkan kelas kita dengan surah Al-As dan surah dan tasbih kafarah lah. Okey. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum. cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.